keadilan di semua peringkat. Saya ambil giliran awal karena saya akan bergerak ke Merbuk Kedah selepas ini, malam ini, untuk mengumumkan calon-calon parlimen yang akan bertanding di negeri Kedah. Oleh itu saya ambil giliran awal. Saya juga tidak melepaskan peluang datang ke sini untuk bersama-sama dengan pimpinan, kawan dan juga saya hormati, iaitulah saudara Lim Guan Eng dan juga Lim Kit Siang, semua pemimpin-pemimpin DAP di Bagan dan di seluruh Pulau Pinang ini. Kita yang penting dalam perjuangan ini, sikap seseorang itu dalam perjuangan. Tak kira dia datang daripada mana. Lihat Lim Kit Siang. Dia biasa bertanding di Kota Melaka, menang. Bertanding di Petaling Jaya, menang. Bertanding di Ipoh Timur, menang. Bertanding di Tanjung, menang. Bertanding di Iskandar Putri, menang. Sebab, kenapa dia menang? Rakyat mau Lim Kit Siang berada dalam parlimen. Bukan soal dia orang itu dan orang sini dan sebagainya. Lim Guan Eng bertanding di Kota Melaka, menang. Masuk penjara, tak boleh bertanding selama 5 tahun. Keluar penjara, dibawa bertanding di Pulau Pinang, Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Kedua-duanya menang walaupun dia orang Melaka. Sebab bila dia masuk parlimen, kerjanya bukan untuk membodek kerajaan, bukan untuk cari wang, tetapi memberi pandangan-pandangan supaya Malaysia berada dalam keadaan jalan selamat dan ekonomi, dan jangan berlaku rasuah secara berluas-luasan. Sebab itulah kita memberi kerjasama. Kita mau pilihan raya akan datang. Kita telah pun memilih kalau Pakatan Harapan menang pada 19 November pukul 1 pagi 20 hari bulan November, kita tahu Pakatan Harapan lebih kerusi daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Maka 21 hari bulan pukul 10 pagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ya, kita seronok. Kita mau nak cukup 112 kerusi. Kita mesti menang di Bagan. Kita mesti menang di Tanjung. Kita mesti menang di Bukit Mertajam. Kita mesti menang di Tasik Gelugo yang dekat dengan kita ini. Kita juga mesti menang di Kepala Batas. Kita hendak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba pilihan akan datang, Tasik Gelugo tak menang. Kepala Batas tak menang. Nibong Tebal tak menang. Kita hanya dapat 70-80 kursi. Kita mau sekurang-kurang 112 kursi. Boleh? Sebab itu semua calon, tak kira Tasik Gelugo, tak kira Nibong Tebal, tak kira Kepala Batas, asalkan ianya calon Pakatan Harapan, kita kena kerja kuat untuk memenangkan mereka di setiap parlimen yang kita bertanding. Boleh semua? Ini hadirin sekalian, barulah masalah yang besar kita hadapi di negara sekarang ini. Masalah rasuah dan kebocoran. Sebelum itu saya dengar ceramah ahli-ahli ekonomi kita seperti Dr. Jomo Sundram. Saya dengar ahli politik macam Rafidi, macam Lim Guan Eng, macam mimpi yang lain, Tony Phua, menceritakan soal leakage, bocor, rasuah. Saya macam percaya tak percaya.
betulkah cerita mereka ini? Tetapi bila peluang kita memerintah, kabinet yang pertama kita mesyuarat, saya cadangkan dalam kabinet supaya buat jawatan kuasa siasat. Dan kita pilih pula, dia bukan orang UMNO, dia bukan orang PAS, dia bukan orang amanah, bukan orang DAP, tapi bekas pegawai kerajaan Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang. Dia bentuk jawatan kuasa di bawah kabinet. Saya minta siasat dulu Kementerian Pertahanan. Bila siasat, hadirin sekalian, selama ni yang kita tahu bocor sedikit. Rupanya lubang bocornya terlalu besar. Lepas 3-4 bulan jawatan kuasa itu menjalankan tugas, saya tanya Tan Sri Amrin Buang, apa dia result awal yang kamu dapat? Saya tanya Tan Sri, dia kata land swap, iaitu tanah Angkatan Tentera, ditukar menjadi nak buat perumahan dan sebagainya di bandar dan pinggir bandar. Itu saja kerajaan dah rugi 500 juta. Baru satu perkara. Tunggu sampai bulan 5 2019. Kapal LCS tak siap. Saya naik helikopter pergi tengok. Masa itu naik helikopter ni saya main-main je lah. Lim Guan Eng pun jarang naik helikopter. Saya pergi cek dan saya panggil Tan Sri Amrin Buang, boleh siap bila? Dia kata tak boleh siap tahun ini. Kenapa? Forensik audit dibuat, didapati 400 juta dibayang, tak ada kena mengena dengan buat kapal. 400 juta dibayar kepada satu orang, satu syarikat yang tak ada kena mengena dengan buat kapal. Macam mana nak boleh siap? Macam mana nak boleh siap kalau curi duit peruntukan Angkatan Tentera untuk buat kapal, itu pun mereka curi. Kalau kerajaan macam ni tuan-tuan nak sokong lagi, tak payahlah, kita tak tahulah kita ni orang ke plastik ke. Kenapa hang sekalian kebocorannya terlalu banyak? Helikopter sampai sekarang tak datang. Rumah tentera terbiar. Teruk. Veteran tak dapat. Sepatutnya mereka dibela. Saya lah pergi jumpa ni Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Berkali-kali kita pergi dengan Jeneral Tentera, bolehkah bantu sikit veteran-veteran tentera yang dah tua ini? Apa salah beri elan khas kepada mereka? Di atas sikap itu, Lim Guan Eng kata banyak tak boleh. Peringkat awal ni 500 kita boleh bagi. Bagilah 500 one off. Itulah pertama kali veteran dapat one off 500 ringgit daripada kerajaan Malaysia. Siapa Menteri Keuangan? Cina ni. Ni Lim Guan Eng. Begitulah hadirin sekalian bila kita dengar tiap-tiap tahun hal belanjawan negara. Bagi saya yang tak pandai hal ekonomi ni, tak macam rakan-rakan kita di depan ni, belanjawan tiap-tiap tahun bagus. Bagus semua. Rakyat dapat ini, orang ni dapat ini, nelayan dapat itu, semua bagus. Yang tak bagusnya perlaksanaan. Pelaksanaannya teruk. Kita seronok belanjawan negara diberitahu cek kiah dapat lebih RM6,000. Mesin jahit beli tak perlu bayar. Hutang tekun tak perlu bayar. Bantu cek kiah. RM6,000, RM7,000 boleh dapat daripada bantuan kerajaan. Dalam parlimen, ahli parlimen BN tepuk meja, pom. Seronoklah bantu cek kiah. Tapi Cik Rosmah curi 180 juta. Tuan-tuan tahu ke tak ni? Ini sudah berita sahih dalam mahkamah. Bagaimana satu projek solar untuk sekolah-sekolah, untuk elektrik. elektrik di Sarawak, Rosmah curi 180 juta.
Hasil perleh lebih kurang 100 juta. Tapi Rosmah minta duit untuk diri dia 2 tahun belanjawan negeri Perlis, pendapatan negeri Perlis. Inilah hadirin sekalian kebocoran yang begitu dahsyat sekali dalam negara kita. Sebab itu pilihan raya ini adalah pilihan raya untuk mengembalikan maruah rakyat. Sekarang ni ekonomi kita makin teruk. Duit kita makin jatuh. Hari ini berapa? RM4.75 $1. Makin hari makin teruk. Mungkin bulan Disember ni RM5 untuk $1. Orang Islam yang pergi Mekah, orang Islam kena bayar 25 hingga 30 ribu. Pasal apa? Pasal duit kita jatuh teruk dibanding dengan rial Saudi Arabia, dolar Amerika. Barang-barang binaan, baja, racun naik begitu mendadak. Orang yang buat bendang, sini pun ada orang buat bendang di Sungai Pura, di Sungai Dua. Racun daripada RM100 naik sampai RM300. Baja pun begitu semua. Kenapa? Karena nilai mata wang kita begitu jatuh sekarang ini. Kenapa nilai mata wang kita makin hari makin rendah? Ini orang ekonomi kena jawablah. Antaranya reserve negara kita makin kurang. Saya tak payahlah terang ini, tuan-tuan semua orang berniaga. Kebanyakan orang depan saya ni bayar cukai. Tuan-tuan bayar cukai. Berbagai jenis cukai bayar. Tak apa tuan-tuan reda kalau duit itu digunakan bantu orang miskin, bantu India miskin, bantu Bumi Putra miskin, tak ada masalah. Bina sekolah, bina hospital. Tapi tuan-tuan tak boleh terima bila duit cukai tuan-tuan lihat dicuri oleh Rosmah, dicuri oleh Zahid Hamidi, dicuri oleh menteri itu dan menteri ini. Maka sebab itulah orang-orang berniaga cukup marah kepada kerajaan Barisan Nasional. Kenapa? Karena cukai yang mereka bayar bukan digunakan untuk rakyat. Sebahagian untuk rakyat dan sebahagian lagi mereka sapu, mereka sakau sebanyak-banyak yang mungkin. Dalam keadaan begini, hadirin sekalian, kita haraplah bagi orang Pulau Pinang, cubalah sekali orang Cerok Tok Kun, Bukit Mentajam jadi Perdana Menteri Malaysia. Boleh ke tak ini? Boleh ke tak? Takkan kita nak julang orang Cerok Tok Kun jadi Perdana Menteri, tiba-tiba parlimen di Pulau Pinang ni tak banyak kita menang. Oleh itu saya yakin dah Bukit Mentajam, Bagan, Nibong Tebal, semua ni insya-Allah kita boleh mencapai kemenangan. Tapi tak cukup, kita kena menangkan Tasik Ulugo dan Kepala Batas. Boleh? Tuan-tuan sini dekat, dia lintas pergi sana Sungai Dua, lintas pergi sana Bagan Ajam, Teluk Ayat Tawak. Tolong kempen pada mereka supaya mengundi Pakatan Harapan pada 21 hari bulan nanti. Boleh semua? Boleh sungguh ni? Saya harap pertama kali kita akan lihat. Dulu memang Tasik Gelugok pernah pembangkang menang, Kepala Batas belum lagi. Tapi pilihan raya 21 hari bulan ni Tasik Gelugok pun Pakatan Harapan menang, Kepala Batas Barisan Nasional tewas. InsyaAllah. Ini akan berlaku di atas kebangkitan rakyat sekarang ini sebab depan mata mereka lihat kejadian rasuah dan parlimen dibubarkan semata-mata nak menyelamatkan penyamun-penyamun daripada masuk jail. Betul ke tak? Inilah yang kita lihat berlaku. Tahun ini parlimen dibubar secara tergesa-gesa. Kami, Lim Guan Eng, saya, bila Tun Mahathir letak jawatan, kami hari itu juga kena kosongkan pejabat, hilang menteri, pasal Perdana Menteri letak jawatan. Sebab Perdana Menteri ini ketua eksekutif. Ini tidak.
Perdana Menteri Maes Sabri hantar surat kepada Yang di-Pertuan Agong, Ketua Kabinet, 12 menteri lagi hantar surat pula kepada Yang di-Pertuan Agong. Artinya 12 menteri ini sudah vote of no confidence kepada Maes Sabri. Maes Sabri mau tidak mau terpaksa bubar parlimen karena dia telah diletakkan macam letak pistol di kepala. Paksa dia bubar parlimen. Kenapa? Nak selamatkan mereka yang dikatakan sedang menghadapi kes-kes mahkamah. Hadirin sekalian, sebab itulah Ketua Kabinet mereka tak hormati sebab orang yang khianat. Dia khianat kerajaan kami, jatuh melalui Sheraton Move. Dia khianat pula kerajaan Maes Sabri. Ini kerja mereka. Orang seperti ini, termasuk PAS yang bekerja sama dengan mereka ini, mesti kita buang ke Laut Cina Selatan pilihan yang akan datang. Boleh? Boleh semua? Selamat memenangkan calon-calon daripada Pakatan Harapan. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada